Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin BBD 30302 bersama saya Nur Izzati binti Samsudin bersama rakan penyampai. Saya Mr. Andres, teruskan bersama kami untuk berita terkini. Berdasarkan 4 bidang yang ditawarkan oleh sekolah seperti mana yang dijelaskan oleh Si Guru BIM, Guru Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Ria Tuaran, yaitu perkembangan dan pembangunan sosial, pendidikan kerja murid, peningkatan disiplin diri murid, dan psikososial dan kesehatan mental murid. Bimbingan pelajar menjadi teras utama dalam pembangunan persepsi pelajar. Wartawan di lokasi, Lilian Nazira, ada kupasannya. Bimbingan pelajaran merupakan proses membantu pelajar dalam menyelesaikan sesuatu masalah dalam pembelajaran dan mengubah pelajar sehingga mencapai hasil yang setaraf. Menurut Cikgu Robin, isu yang timbul apabila bilangan pelajar di sekolah semakin ramai dan bergantung kepada kapasiti. Ia juga berkait pada kawasan bandar atau luar bandar kerana di sekolah beliau mengajar sekarang merupakan sekolah luar bandar. Maka kekurangan kemudahan menjadi punca utama dalam pembelajaran. Ini dapat disimpulkan bahawa kawasan mempengaruhi isu dalam proses pembelajaran pelajar. Guru konseling di sini bukanlah watak utama ataupun guru biasa itu pun bukan juga watak utama, tapi sebuah sekolah itu dia satu pasukan membendung isu-isu pembelajaran. Saya bagi contoh di sinilah, kalau pelajar tersebut kurang bermotivasi, mungkin kacau-kacauan belajar, ya. Jadi itulah isu-isu yang sebenarnya dihadapi oleh guru, termasuk guru konseling lah. Kalau macam saya sendiri pun, kalau saya baru bertugas dalam 2 buah sekolah, jadi situasi dia berbeza. Bila saya berada di satu kawasan dengan kawasan lain, dia sangat berbeza lah. Kalau sekolah lama itu kurang sedikit isu-isu yang pembelajaran begitulah. Dan bila saya pindah ke sekolah baru, bukan maksud saya sekolah baru ini tidak bagus, tidak. Cuma itu maksud saya kawasan. Bila kawasan tersebut mempengaruhi isu pembelajaran lah. Ini menunjukkan bahawa terdapat beberapa perbezaan pelajar mengikut sekolah bandar dan juga luar bandar. Bimbingan pelajaran juga membantu meningkatkan motivasi pelajar untuk terus belajar dan mencapai kejayaan akademik. Kursus kesedaran diadakan untuk meningkatkan tahap kesedaran bagi rasa tanggungjawab pelajar terhadap kejayaan mereka sendiri. Bagi meningkatkan lagi kemahiran pelajar, mereka akan menjalani beberapa ujian sahsiah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan diri, sumber pembelajaran dan kemahiran pembelajaran sokongan. Akhir sekali, bimbingan dalam pelajaran membolehkan pelajar mempelajari kemahiran belajar. Lilian Nazira, Buletin BBD 30302. Bagi memenuhi keperluan industri sejajar dengan revolusi industri 4.0, pemilihan kerjaya efektif perlu dititikberatkan di kalangan pelajar. Selain ibu bapa dan guru akademik, guru bimbingan dan konseling perlu memberi pendedahan terhadap bimbingan kerjaya dan juga teori-teori kerjaya. Wartawan Putri Nur Amalia ada rungkaiannya. Baiklah, terima kasih Izzati. Seperti mana yang diperkatakan oleh Izzati, guru bimbingan dan konseling juga memainkan peranan yang penting bagi memberikan pendedahan kepada pelajar, iaitu mengenai bimbingan kerjaya dan juga teori kerjaya. Program kerjaya dilaksanakan bagi membantu membimbing pelajar berkaitan pemilihan kerjaya. Antara teori yang digunakan oleh guru bimbingan dan konseling ialah teori kerjaya Holland. Teori kerjaya Holland ini merupakan satu pendekatan yang menekankan keseimbangan antara minat, personaliti dan tingkah laku dalam persekitaran kerjaya seseorang. Berdasarkan teori kerjaya ini,
guru bimbingan dan kaunseling perlu membantu pelajar-pelajar dalam mengenal pasti minat dan personaliti mereka dalam usaha memilih kerjaya yang sesuai dengan minat mereka. Sehubungan dengan itu, Cikgu Robin telah melaksanakan ujian inventory minat kerjaya kepada pelajar tingkatan 1, pelajar tingkatan 3 dan pelajar tingkatan 5 SMK Taman Ria Tuaran. Ada usaha-usaha yang sudah dijalankan, antaranya ialah kita mewujudkan satu grup untuk semua pelajar yang terdapat dalam sekolah tersebut. So kita akan menyebarkan maklumat-maklumat mengenai kerjaya. Contohnya kalau macam saya sendiri atau bersama dengan teman saya yang jadi guru konseling di sekolah, kami akan buat jadwal seminggu sekali itu perlu ada penyebaran maklumat tentang kerjaya. Contoh minggu ini apakah kriteria sebagai seorang dokter, gitulah. Jadi selain itu, cara kami lagi adalah membuat video-video yang menarik lah, bukan yang video-video yang sekadar ada. Cuma kami membuat video-video menarik tentang kepengungsian, cara memilih, dan yang paling penting di sini apa yang kami usahakan usaha kami ialah melaksanakan ujian minat kerjaya. Itu sangat penting. Ujian ini dapat membantu menentukan jenis personaliti pelajar, sama ada pelajar itu daripada jenis realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising ataupun konvensional. Sekian sahaja dari saya. Kembali kepada Maxtown di Angkasa Puri. Terima kasih Putri untuk liputan langsung dari lokasi. Pendidikan vokasional sebagai laluan kerjaya sering diperdebatkan. Menurut Cikgu Robin, guru bimbingan dan konseling Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Ria Tuaran, sejak 5 tahun kebelakangan ini, Technical and Vocational Education and Training (TVET) bukan lagi menjadi tempat buangan kepada pelajar-pelajar yang kurang berprestasi dalam akademik seperti mana persepsi masyarakat. Malah, bidang tersebut menjadi salah satu pilihan pelajar karena peluang pekerjaan yang mudah apabila tamat pengajian. Kebanyakan penganggur di kalangan graduan adalah mereka yang bukan daripada bidang TVET yang tidak mempunyai kemahiran teknikal. Ini berarti pelajar lepasan sekolah atau mana-mana institusi TVET menjadi pilihan malah rebutan industri di Malaysia dalam berbagai bidang. Maksudnya college vocational yang berkemahiran ini juga dia juga melihat kepada, ya maksudnya dulu kalau masuk kita mendaftar, kita memohon dapat. Kalau sekarang ini perlu ada duga apa semua kan. So bagi saya dia bukanlah tempat untuk orang-orang pelajar-pelajar yang kurang berprestasi, tapi dia adalah tempat untuk belajar itu sebab dia nampak di sana ada peluang pekerjaan di masa akan datang, dan kemahiran ini juga menjadi satu pekerjaan yang menjanjikan sebenarnya. Dan jika kita lihat yang sekarang ini pun banyak menganggur sebab kurang kemahiran. Maksudnya adalah contoh sekarang ini kan lebih kepada kemahiran membuat kereta seperti ekon. Sebagai contoh lah ekon kan. Dulu mana orang pakai ekon sebab masih sejuk. Kalau sekarang ini baru pukul 10 pun sudah panas. So tidak semua orang kan boleh buat benda-benda yang begitu. So dia akan menjadi satu pilihan pekerjaan yang terjamin lah. Seperti Singapura,
Korea Selatan dan China, pendidikan TVET diberikan perhatian oleh pihak kerajaan supaya lebih kukuh dari segi enrolmentnya. Sebagai bukti, Korea Selatan yang dahulunya pernah musnah akibat peperangan kuasa ekonomi besar seperti Soviet Union Rusia, Amerika Syarikat dan China mampu membangun dengan pantas. Mereka menyedari bahawa untuk bersaing di peringkat global perlu diwujudkan satu sistem pendidikan untuk memastikan semua pelajar disokong dapat menguasai dan mampu berjaya tanpa mengetepikan pendidikan peringkat rendah. Kembali ke Angkasa Puri bersama Izzati dan Maxton. Penularan wabak COVID-19 Mac tahun lalu memberi dampak yang buruk terutama dalam sektor pendidikan. Begitu juga dengan sesi PDPR yang berlangsung secara maya memberikan cabaran serta kesulitan bagi unit bimbingan dan konseling dalam memberi bimbingan peribadi dan sosial kepada para pelajar. Ikuti wartawan BBD 30302 Putri Nur Amalia pada laporannya. Terima kasih Nur Izzati dan rakan penyampai di Angkasa Puri. Temu bual bersama Cikgu Robin iaitu guru bimbingan dan kaunseling dari SMK Taman Ria Tuaran menjelaskan bahawa ada beberapa pelajar yang terkesan di mana ibu bapa mereka kehilangan pekerjaan, hubungan keluarga berantakan, bahkan ada juga yang kehilangan keluarga akibat COVID-19. Ini secara langsung amat mempengaruhi mood dan perasaan pelajar-pelajar untuk terus fokus dalam pembelajaran. Menurut Cikgu Robin, unit bimbingan dan kaunseling ada membuat beberapa inisiatif dalam membantu pelajar-pelajar ini. Antaranya ialah bantuan psikoterapi berpusatkan klien untuk membantu pelajar pulih dari tekanan mental dan emosi serta kutipan derma. Tambah beliau, berdasarkan lawatan mengejut unit bimbingan dan kaunseling ke rumah pelajar berdekatan, ada beberapa pelajar yang bangun lambat. Dengan alasan yang diberikan oleh ibu bapa mereka, pelajar terbabit asyik bermain game sehingga larut malam, mengakibatkan mereka gagal untuk menghadiri kelas secara atas talian dan tugasan kumpulan tidak dapat disiapkan kerana komitmen yang kurang dari sesetengah pelajar. Proses yang penting dalam persekolahan ialah bagaimana faktor psikososial iaitu ataupun psikosocial fear yang berlaku dapat diatasi dan pihak sekolah perlu mengadakan sesi konseling kepada mereka yang dikatakan curiga ataupun tidak yakin dengan apa yang dilaksanakan. Jadi dengan kaedah tersebut saya yakin semua pihak akan berasa lega dan dapat melaksanakan tanggungjawab yang baik. Katanya faktor psikologi terutama dalam kalangan pelajar perlu diberi keutamaan bagi membolehkan mereka lebih yakin dengan proses pembelajaran norma baru yang telah ditetapkan. Sesi persekolahan untuk sekolah menengah akan bermula 15 Julai, manakala sekolah kebangsaan pada 22 Julai. Guru konseling memainkan peranan penting dan memerlukan kreativiti dalam membantu pelajar berdepan dengan cabaran sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah. Saksikan beberapa inisiatif unit bimbingan dan konseling untuk terus menyuntik semangat para pelajar sepanjang sesi PDPR. Paparan itu tadi mengakhiri buletin BBD 30302 pada hari ini. Dengan itu, salam berhormat, Assalamualaikum dan salam sejahtera.